Tiba-tiba mak dia macam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada sesiapa yang tak subscribe lagi channel ni, korang boleh tekan subscribe button dekat bawah. And kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much. Okay, dalam video kali ni kita akan berpindah ke Negeri Sembilan. And kalau nak cakap pasal Negeri Sembilan ni, tempat yang paling famous yang dikatakan berhantu adalah di Bukit Putus. So kalau korang nak menuju ke Kuala Pilah dari Seremban, ataupun dari Seremban nak ke Kuala Pilah, korang confirm akan tahu tentang sejarah Bukit Putus ni, dia punya misteri macam mana. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut apa benda yang orang-orang alami, korang kena stay tune video ni sampailah habis. Okay? Jalan Bukit Putus ni dia agak sempit tau, and kalau malam dia memang sangat-sangat gelap. Jadi apa yang Nisa nak ceritakan ni adalah satu perkongsian daripada seorang lelaki yang bernama Syakir. So Nisa akan ceritakan balik apa pengalaman dia sewaktu diganggu dekat kawasan ni. Kejadian yang pertama adalah Syakir ni dengan abang dia mendengar bunyi bisikan suara wanita minta tolong. Jadi pada awalnya Syakir ni dalam perjalanan dia memang berjalan dengan lancar. Tapi apabila tiba dekat selekoh ketiga dekat Bukit Putus tu, radio kereta abang dia tiba-tiba mengalami gangguan. So korang boleh bayangkan dalam keadaan sunyi yang gelap apa semua tu, tiba-tiba radio dia tak boleh nak keluar lagu. So memang dalam perjalanan tu dengan lagu tak ada, and just bunyi enjin je. Jadi tiba-tiba Syakir cakap dia dengar seorang wanita ni dia minta tolong. And dia kata dia ingat lagi apa yang wanita tu cakap. Bunyi tu macam cakap, berhenti, tolong, berhenti, anakku tepi tu gaung. Jadi bila mendengar bunyi tersebut, and abang dia nak berhenti dekat tepi jalan tu mula-mula, tapi si Syakir ni cakap tak apa, jalan je, sebab yelah tempat dalam gelap, and sebelah kiri kanan dekat sebelah gaung. So kalau nak berhenti pun memang bahaya. Jadi diorang teruskan juga perjalanan. Panjang perjalanan tu diorang memang senyap je. Lepas dah beberapa lama diorang senyap tu, tiba-tiba abang Syakir ni dia kata, kenapa kereta ni tiba berat? Lepas tu ada bunyi ketawa dan mengilai. Memang diorang terkejut gila bila tengok muka abang Syakir ni. Memang dah bertukar. Diorang memang terkejut sebab ketawa tu tiba-tiba hilang lepas diorang lepas daripada selekoh kelima. Kejadian yang kedua pula adalah nenek tua dalam kereta, and kelibat tu adalah satu kelibat rentung yang follow dekat belakang kereta tu. And tiba dekat selekoh yang ke-8, Syakir pula dia bagi tahu yang kenapa kereta ni tiba-tiba gerak slow. So dia memang dah tak boleh nak tahan. So abang dia memang stop dekat tepi sebab nak check enjin kan, takut enjin ada problem. Lepas tu Syakir cakap tak payah, so just jalan je. Tapi abang dia pula cakap tak apa, dia nak check juga sebab tak naklah tersadai kalau ada apa-apa terjadi kan. Jadi abang dia terus keluar daripada kereta, and dia terlihat macam ada seorang wanita yang rentung belakang abang dia. And bila dah tengok macam tu tengah-tengah malam, memang takut lah kan. Tapi lebih menyeramkan lagi, abang dia pula cakap keluar daripada kereta sebab dia nampak ada nenek tua dekat belakang. Bila sampai je dekat kampung, sampai dekat rumah nenek,
So nenek dia dia cakap ada makhluk lain yang ikut Syakir dengan abang dia pulang. Sebab diorang macam tergopoh gapah nak balik. Tak, maksudnya macam diorang tergopoh gapah nak sampai ke rumah. So diorang memang tak bagi salam apa semua. So dekat belakang diorang tu nenek dia cakap ada benda yang ikut. Cerita kedua pula ni daripada orang yang berbeza. Cerita ni first dia kata dia seperti yang berlaku di Kedah. Seorang wanita ni dia ternampak ada sekumpulan manusia yang usung keranda dekat tengah-tengah gaung. Bukan maksudnya tengah-tengah gaung, tapi macam dekat sebelah ni gaung, lepas tu dekat sebelah kan hutan, macam jalan yang ada batu-batu apa semua. So kalau nak fikir logik, yang pertama, takkan nak usung keranda tengah-tengah malam. And kedua, tanah kubur mana yang diorang nak pergi? Sebab memang dekat sebelah gaung, and memang tak logik langsung kalau nak usung keranda tengah-tengah jalan dekat jalan Bukit Putus tu. And yang kedua, diorang kata diorang nampak satu bantal peluk yang bergolek kejar kereta. Sebab diorang selalu pesan yang kalau pergi dekat kawasan tu kena hati-hati, sebab kadang-kadang ada bantal peluk bergolek ni yang kejar kereta. Maksud bantal bergolek kat sini, korang boleh tengok dekat gambar ni. Saya tak nak sebut, tapi korang tengok sendiri gambar ni. So cerita yang ketiga pula, orang selalu nampak dekat situ ada lelaki yang tak berkepala. Lelaki yang tak berkepala ni, kalau korang perasan, dekat salah satu selekoh tu ada satu pokok besar tau. Tapi sekarang pokok tu tinggal tunggul je. And dekat situ, kabarnya ada seorang lelaki yang tak berkepala. Dia selalu mengilai and menjerit minta tolong. So korang bayangkan, lelaki yang tak berkepala datang dekat korang and jerit minta tolong. Apa yang korang nak buat? And last cerita yang Nisa dapat adalah cerita ni, orang kata cerita ni cerita betul. Ada orang nampak badan orang tanpa kepala, kaki dan tangan melintas. Nisa tak tahu nak imagine macam mana, tapi tak tahu nak bayangkan, tahu tak? Macam korang tengah drive, lepas tu tiba-tiba ada benda yang tak ada kepala, tak ada tangan. Cerita ni macam ni tau. Ada satu family ni, diorang nak balik kampung ke apa tak silap. Lepas tu tengah-tengah diorang jalan tu, tiba-tiba mak dia macam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Lepas tu semua macam terkejut lah, macam apa benda yang jadi. Lepas tu ayah dia cakap, Jangan tegur, sebab ayah dia pun nampak tahu benda yang sama sebenarnya. So benda tu memang, orang kata benda tu memang real. Nisa tak tahu nak expect apa, cuma bagi Nisa benda ni paling seram kot. Sebab tak ada kepala, tak ada tangan kan, lalu tengah-tengah malam. And ada orang kata kan, macam kalau dia tak kacau kita, dia just duduk kat situ ataupun muncul kat situ, kita jangan pandai-pandai nak kacau dia ke apa. Sebab dia tak kacau kita, so kita jangan kacau dia. So kita jangan nak takut sangat, kita jangan nak berani sangat. Tu je. So rasanya tu je kisah tentang Bukit Putus. So kalau korang suka video ni, korang tekan like button, share video ni dekat kawan-kawan korang yang asal Negeri Sembilan ke apa, ataupun korang sendiri ada pengalaman, korang boleh share dekat bawah. And subscribe channel ni, lepas tu tekan sekali dia punya notification bell. So see you guys on the next video. Okay, bye.